أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita bersama dengan kitab Ad-Du'a, mafhumuhu wa ahkamuhu akhta'un wa akhta'un taqa'u fi. Ad-Du'a, mafhumuhu pemahamannya, ahkamuhu hukum hakam yang berkaitan, dan akhta'un taqa'u fihi, dan kesalahan-kesalahan yang berlaku di dalam masalah ad-du'a. Dan kita berada di dalam tajuk awqatun wa amakinu, awqat wa amakin wa ahwal wa awda' yustajabu fiha ad-du'a, iaitu waktu-waktu, wa amakin tempat-tempat, wa ahwal keadaan-keadaan, wa awda' peristiwa, yustajabu fiha ad-du'a yang mustajab padanya ad-du'a. Dan telah kita menyebutkan 5 daripadanya, iaitu Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, Ad-du'a fi jawfil laili wa waqtis sahar. Yang kedua adalah doa pada pertengahan malam dan waktu sahur. Yang ketiga, duburis salawatil maktubah, di akhir salat yang maktubah, yang fardu. Yang keempat, bainal azani wal iqamah. Yang keempat, antara azan dan iqamat. Dan hari ini kita melihat kepada yang kelimanya di dalam bab waktu-waktu, tempat-tempat, keadaan di mana doa seseorang itu mustajab. Dan telah pun kita nyatakan sebelum ini adalah penting untuk setiap orang muslim mukmin ada ilmu tentang perkara ini, supaya dengan adanya ilmu kita terhadap waktu-waktu, tempat-tempat, keadaan di mana doa itu mustajab, maka orang mukmin yang cerdik, maka dia akan merebut peluang dan mengambil peluang untuk tidak melepaskan, untuk dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat-tempat yang mustajab, keadaan ini semua adalah datangnya daripada Al-Quran sendiri dan datangnya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu banyak sekali. Dan ini adalah bukti, dalil menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengasihi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat menginginkan supaya kita ini memohon doa kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menginginkan untuk dimustajabkan doa yang dipanjatkan kepadanya. Maka itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima hari ini kita sambung dan nidai lis-salawatil maktubah. Yang keempat minggu lalu kita menyebut adalah doa antara tempat mustajab adalah di antara azan dan iqamat. Maksudnya setelah daripada azan kemudian iqamat, maka antara azan dan iqamat itu maka adalah tempat mustajabnya doa. Minggu lepas ada yang bertanya, kita dah habis sesi kita, kemudian baru saya tengok kepada soalan.
Kalau tak silap saya, soalannya adalah boleh tak kita setelah kita azan dan kemudian baca doa azan, kemudian kita doa, maka dibolehkan kerana keumuman ayat ataupun hadis yang kita bacakan di antara azan dan iqamat itu adalah tempat mustajab. Maka kita ada di antara dua azan itu, iaitu azan dan iqamat itu salat. Maka sunnah kita setelah azan, maka kita menjawab azan, berselawat kepada Rasulullah, kemudian Allahumma rabba hazihi da'wati tammah sehingga akhir doa azan. Kemudian kita boleh solat, kemudian kita doa. Kalau sekiranya mungkin pada ketika itu tidak ada ataupun seseorang itu tidak solat mungkin, mungkin dia tak salat, kemudian dia menunggu untuk orang iqamat, juga boleh baginya untuk berdoa kerana keumuman doa la yuraddu bainal azan wal iqamah fad'u, kerana Nabi SAW menyatakan doa itu tidak ditolak di antara azan dan iqamat, fad'u, maka hendaklah kamu semua berdoa. Dan hari ini inda nida'i lis salawatil maktubah, yang kelima hari ini ketika an-nida, ketika azan, ketika an-nida, ketika azan lis salawatil maktubah, ketika azan salat yang fardu, salat yang salat maktubah. Yang sebelum tadi antara azan dan iqamat, yang ni adalah di tengah-tengah, athna, tengah-tengah azan lis salawatil maktubah. An Sahal ibn Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thintan la turaddan atau qallama turaddan ad-du'a inda nida, dua doa la turaddan, tidak akan ditolak, atau qallama ataupun amat sedikit yang ditolak, ialah antaranya ad-du'a inda nida, ad-du'a inda nida, doa ketika azan, doa ketika azan. Wa indal ba's hina yalham ba'duhum ba'dha, dan ketika mana keadaan, nanti akan masuk yang keenam, iaitu ketika mana dalam peperangan. So hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bab du'a inda liqa, dan juga Ad-Darimi dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami', menunjukkan doa inda nida, doa ketika azan, ketika azan. Maksudnya boleh tak kita berdoa ketika azan? Boleh. Antara sunnah dalam azan itu kita menjawab orang azan, kan? Menjawab nida, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Dan di antara tempoh azan itu, kalau doa, maka menurut hadis ini, maka dia adalah tempat mustajabnya doa. Yang keenam, inda zahfi as-sufufi wattahamuha aw iltihamuha fil ma'rakah lil hadis sabiqi. Maka yang keenam berdasarkan hadis yang sebelum tadi, iaitu doa ketika azan dan doa ketika mana di dalam sufufil ma'rakah, di dalam barisan tentera ataupun dalam barisan peperangan. So dalam peperangan doa mustajab. Yang ketujuh, inda nuzulil ghaith. Yang ketujuh, inda nuzulil ghaith, ketika mana turunnya hujan. Ketika mana turunnya hujan, daripada hadis Sahal ibn Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sintan ma turaddan ad-du'a inda nida wa tahta al-matar. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sintan maturaddan, dua jenis doa yang tidak akan ditolak, maksudnya mustajab. Pertama, ad-du'a inda nida, sebagaimana tadi, doa ketika azan, ad-du'a inda nida. Wa tahtal matar, wa tahtal matar, wa tahtal matar maksudnya ketika mana hujan turun, ketika hujan turun, wa tahtal matar. Maka bila hujan, jangan lupa untuk berdoa, kerana ketika turunnya hujan, maka itu adalah tempat mustajab doa ataupun waktu mustajabnya doa. Seringkali kita melihat ayat Al-Quran dan hadis Nabi menyebutkan hujan menurunkan rahmat.
Sebab itu dinamakan al-ghais. Al-ghais, hujan yang menurunkan kebaikan. Maka apabila turunnya hujan, berdasarkan hadis ini disebut wa tahtal matar, maka apabila turunnya hujan, maka rebut peluang untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, sa'atun minal laili. Sa'atun minal laili, satu waktu di tengah malam, satu waktu di waktu malam. Yang sebelum adalah di pertengahan dan akhir malam, sahur. Yang ni pula adalah sa'atun minal lail. Dalam malam itu dia ada satu waktu di mana adanya ketika mustajab doa. Maka ketika mana kita berdoa di waktu malam, dia tak sebut di umum dia tak sebut. Tapi kalau sekiranya kena waktu tersebut orang yang berdoa itu, maka doanya adalah mustajab. Sa'atun minal laili, qala alaihi salatu wassalam, inna fil laili sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa zalika kulla lailah. Hadis Muslim. Iaitu hadis Muslim dalam bab salatul musafirin, babu fil laili sa'atun mustajab fiha du'a. Bab fil laili, pada waktu malam ada waktu di mana ia doa mustajab. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna fil laili sa'atan, sesungguhnya pada waktu malam itu ada satu waktu. Ada satu waktu, sa'atan minal lail la yuwafiquha, tak ada seorang Muslim yang bila dia berdoa, bertepatan pula doanya itu dengan waktu yang dimaksudkan dalam hadis ini pada malam, setiap malam itu, dan dia memohon kebaikan daripada Allah, daripada dunia dan akhiratnya, illa a'tahu iyyah, malaikat Allah akan memperkenankan doanya, wa zalika kulla lailah, dan yang demikian itu setiap malam. Jadi setiap malam adanya satu waktu yang mustajabnya doa. Tidak diberitahu kepada kita bila waktunya. Dia tak beritahu kepada kita bila waktunya. Hikmahnya, mungkin Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada hamba-hambanya banyakkan berdoa. Maka apabila kita ingat hadis ini, dan bila kita mungkin pada waktu malam, mungkin tak kira lah malam bila startnya. Malam ni bermula pada maghrib. Maghrib bermulanya malam sehinggalah subuh lah. So itu tempoh malam. Di akhir malam, sepertiga akhir malam, itu telah kita nyatakan sebelumnya. Jadi hadis ini umum. Di sana ada satu waktu di waktu malam di mana doa itu mustajab. Wallahu a'lam. Boleh jadi wallahu a'lam. Boleh jadi adakah hadis ini yang dimaksudkan sa'atan minal lail digabungkan dengan hadis yang sebelum, itu hadis di sepertiga akhir malam, wallahu a'lam. Secara umumnya hadis ini umum. Maka bermulanya maghrib sehinggalah subuh, maka di sana ada satu waktu yang mana tidak ada seorang muslim mukmin berdoa kepada Allah. Kalau tepat kena dengan waktu tersebut, doanya mustajab. Yang ke-9, as-sa'atu allati fi yaumil jumu'ah. Yang ke-9, satu waktu pada hari Jumaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dzakara yaumul jumu'ati, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada hari Jumaat ataupun tentang hari Jumaat, faqal, sa'atun fihi sa'atun, padanya ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslim qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha. Jadi hadis ini pula adalah satu waktu pada hari Jumaat. Satu waktu pada hari Jumaat. Dan disebutkan Nabi SAW fihi sa'atun, padanya ada satu waktu yang mana seorang Muslim, tak ada seorang Muslim yang doa dan kena pada waktu tersebut, maka
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ataupun mustajabkan doanya. Wa asyara bi yadihi yuqalliluha, tapi Nabi kata waktu itu sangat sekejap sekali. Waktu itu sangat sekejap sekali. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi tahdid waqtiha. Tinggal lagi ulama berselisih pandangan bila satu waktu mustajab pada hari Jumaat tersebut. Wa qila faqila innaha waqtu dukhulil khatib. Maka sebahagian kata waktu khatib masuk. Dukhulil khatib maksudnya khatib nak naik mimbar ataupun masuk masjid ataupun nak naik mimbar, waktu itu. Waqil dikatakan. Waqil dikatakan innaha ba'da al-asr, ianya setelah asar. Wa rajjah hadzal qaul Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala anhu. Dan pandangan sebenarnya kalau kita lihat pada hari Jumaat ni banyak pandangan. Ada ulama yang kata ketika khatib naik mimbar, ada ulama yang kata antara dua khutbah, sebab tu kan bila khatib duduk antara dua khutbah tu orang pakai doa belaka lah. Ada yang kata banyak, hari Jumaat ni banyak pandangan. Tapi Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu mentarjihkan, menyatakan bahawasanya satu waktu pada hari Jumaat itu yang tepatnya adalah innaha ba'dal asr, setelah daripada asar. Adapun disebut dalam hadis akhir waktu pada hari Jumaat. Apa maksud akhir waktu? Akhir hari, maksudnya setelah asar, qubailil maghrib, dekat dengan maghrib ataupun di penghujung hari Jumaat tersebut, maka di situ waktu mustajab berdoa pada hari Jumaat. Dan itu ditarjihkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad. Berikutnya 10. Inda syurbi ma'i zamzam. Inda syurbi ma'i zamzam, ketika mana minum air Zamzam. Ketika mana minum air Zamzam. An Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma'un zamzamu lima syuriba lah. Air Zamzam itu lima syuriba lahu. Siapa yang meminumnya maka dia berdasarkan apa yang diniatkan. Lima syuriba lahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan selain daripadanya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Walaupun demikian, sebahagian para ulama mendaifkan hadis ini. Sebahagian para ulama mendaifkan hadis ini, ma'u zamzam lima syuribalah. Sesiapa yang memakai hukum hadis ini sahih berdasarkan hukum pada sebahagian muhaddis, maka minum air Zamzam ataupun ketika minum air Zamzam itu berdoa. Dan ianya adalah menjadi juga perbuatan para ulama ketika mana mereka minum air Zamzam, mereka berniat dan mereka doa ketika mana nak minum air Zamzam. Yang ke-11, fi sujudi. Yang ke-11, waktu yang mustajab adalah atau ketika yang mustajab itu adalah ketika sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru min ad-du'a. Berdasarkan hadis Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba itu sangat hampir dengan Tuhannya dalam keadaan dia sujud. Fa akthiru min ad-du'a, maka perbanyakkan doa di dalamnya. Hadis ini hadis sahih Muslim, Abu Dawud dan sebagainya. Jadi semoga berdasarkan hadis ini kita tahu bahawasanya keadaan seorang hamba itu paling hampir dengan Allah Ta'ala dalam solat. Seorang hamba Allah Ta'ala keadaan dia paling hampir dengan Tuhannya adalah ketika di dalam solat. Dan ketika di dalam solat, keadaan yang paling hampir dengan Tuhan ataupun dengan Tuhannya adalah ketika sujudnya. Salat adalah keadaan kita hampir dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam tempoh kita salat itu, dalam keadaan kita dekat dengan Allah, tempat yang juga yang paling dekat, lebih dekat adalah waktu seorang hamba Allah Ta'ala itu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kata Nabi apa? Fa'aksiru minad du'a. Perbanyakkan di dalamnya doa. Sebab itu para ulama sebut banyakkan doa di dalam sujud. Tapi kalau kita solat berjemaah, jangan pula berlama-lama sujudnya. Kena ikut imam. Kalau ikut imam bangkit, maka kita kena bangkit. Bukan imam bangkit, kita duduk sujud lagi, tak bangkit-bangkit sebab berdoa. No. Apabila kita salat bersendirian, maka panjangkan sujudnya dan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sujud yang mana? Setiap sujud. Sujud yang sujud pada rakaat pertama sehinggalah rakaat akhir sujud ni, ataupun kalau zuhur kiralah berapa kali sujud kan, 4 kali 2 8 kali sujud. Maka 8 kali sujud itu adalah 8 tempat di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak doa dalam bahasa Melayu? Kita dah sebut dah pada kelas yang lalu bahawasanya para ulama sebahagian membenarkan seorang itu berdoa di dalam bahasa Melayu dengan syarat ia tidak dijadikan syiar dalam solat. Maksudnya bila dia doa dalam bahasa Melayu, maka dia dengar kat telinga dia saja. Jangan dibaca doa ataupun dia berdoa dalam sujud dengan bahasa Melayu, kemudian dia bacanya macam dibaca surah Al-Fatihah. Maka itu tak dibenarkan lah. So dia boleh doa berdasarkan keumuman hadis fa'aksiru minad doa, perbanyakkan di dalamnya doa. Maka banyakkan doa bahasa Melayu. Siapa Cina dia boleh doa bahasa Cina, siapa India maka dia boleh doa bahasa India, siapa orang putih dia boleh doa bahasa orang putih dan sebagainya. Maka ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-12, doa Yaumun Arafah. Doa hari Arafah, telah pun berlalu hari Arafah. Berdasarkan hadis khairul doa Yaumun Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, At-Tirmidzi. Dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala anhu. Yang ke-13, doa Muslim aqibal wudu. Doa seorang Muslim di ketika selesai wudu. Maksudnya dah habis wudu, maka di situ. An Umar ibn Al-Khattab anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dalam hadis Umar ini, Nabi SAW mengajarkan ataupun membacakan doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Hadis ni doa lepas wudu. So bila kita wudu, lepas wudu kita baca doa yang Nabi ajar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apa kata Nabi dalam hadis ni? Hadis Muslim. Illa, melainkan dibukakan baginya pintu syurga yang 8. Melainkan dibukakan baginya pintu syurga yang 8, maka dia akan masuk melalui pintu yang dia nak. Dia akan masuk melalui pintu yang dia mahu. Hadis Muslim dalam kitab At-Taharah. Maka hadis ini adalah apabila seseorang itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu itu, maka dibukakan baginya pintu syurga. Kemudian dia akan masuk dalam pintu yang dia sukalah. Dan hadis ini juga menunjukkan dalil bahawasanya al-jannatu, syurga itu ada 8 pintu. Syurga itu ada 8 pintu. Berikutnya yang ke-14. Inda qira'atil Fatihah wa istihdari ma yuqalu fiha. Ketika mana qira'atil Fatihah, ketika mana membaca surah Al-Fatihah. Ini bagaimana? Berdasarkan hadis yang kita tahu bahawasanya qasamtus salah. Kata Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, hadis Qudsi, aku membahagikan salat itu baini wa baina abdi, antaraku dengan antara hamba-ku 2. Maksudnya ini hadis yang kita cerita bahawasanya ketika seorang itu membaca Fatihah, maka dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir hadis itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Di akhir hadis itu, apabila menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
Qala hadha li'abdi, ini adalah untuk hambaku, wa li'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia mohon. Secara hadis ini kita fahami bahawasanya ianya apa yang apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ataupun surah Al-Fatihah tersebut. Apabila kita doa ke Allah ataupun kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat ke atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah kata dia akan ini untuk hambaku dan bagi hambaku dia akan dapat, iaitu doa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi jalan yang orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian orang kita ataupun ustaz dia pergi mengajar bila ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia suruh kita Allah maghfirli, Allah maghfirli, atau rabbi ighfirli wa liwalidain, rabbi ighfirli wa liwalidain, maka itu tidak datang dengan hadis, maka itu tidak ada hadis yang menyuruh setelah kita waladdallin kita baca Allah maghfirli wa liwalidain. So secara zahir hadis ini menunjukkan apa yang Allah nak bagi itu adalah doa di dalam Fatihah tu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya ini secara khusus ya, inda rafi ra'si min ar-ruku', ketika mana bangkit daripada rukuk, itu seorang yang membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Fa an Rifa'ah qala kunna nusalli wara'an nabi, kata Rifa'ah kami salat belakang nabi. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah, apabila bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, qala rajul, ada orang kata rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Falamman saraf, Nabi kata siapa yang baca doa tadi tu, maka Nabi kata aku melihat bid'atu wa salasin, 30 lebih malaikat berlumba-lumba nak menulis yang perkataan yang disebut itu. Maka para ulama sebahagian dia ambil hadis ini, maka dia kata mustajab doa. Kalau kita lihat dia lebih spesifik dan lebih khusus. Yang ke-16 inda ta'mini fi salah, ketika mana ta'min fi salah, amin dalam keadaan salat tu, bila kita baca waladdallin, amin. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala idza ammana al-imam fa aminu, bila imam ammana amin fa aminu, kamu aminlah. Fa innahu man wafaqa, siapa yang selari aminnya dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, siapa yang aminnya selari dengan amin malaikat, maka dia diampunkan dosa dia yang terlalu. Para ulama masukkan dalam doa yang mustajab atau keadaan di mana doa mustajab. Macam mana kita nak selari amin kita dengan amin malaikat? Mana kita dengar malaikat amin, ada orang dah buat cerita lah, ada solat kat surau seorang-seorang, kemudian dia pun baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian dia dengar belakang amin, tak jin manakah dan sebagainya. Itu cerita je lah, kita tak tahu. Macam mana nak tahu amin malaikat dan macam mana kita nak selari amin kita dengan amin malaikat? Maka kata kuncinya adalah imam. Idza ammana al-imamu fa aminu, apabila imam amin kita pun amin. Kita amin. Maka siapa yang buat demikian, insya-Allah selari amin dengan amin para malaikat di langit. Baik, berikutnya ba'da salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhud al-akhir. Yang ke-17, setelah salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahhud al-akhir, daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kuntu usalli wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, aku salat bersama dengan Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Falamma jalastu bada'tu bithana'i 'ala Allah, maka ketika mana duduk tahiyat tu,
Maka bada'tu bitsana'i 'ala Allah, itu bacaan puji-pujian kepada Allah. Summa salatu 'ala nabi, kemudian salawat atas nabi, kemudian summa da'autu li nafsi, kemudian aku pun berdoa kepada diriku. Faqala nabi sal tu'ta, sal tu'ta. Nabi kata mintalah mustajab, mintalah mustajab. Hadis At-Tirmizi. Jadi setelah daripada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka summa da'autu li nafsi, aku berdoa untuk diriku. Nabi kata sal tu'ta, sal tu'ta, mintalah mustajab, mintalah mustajab. 18. Fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Ni semua kita tahulah. Berikutnya, inda ijtima'il muslimin fi majalis zikr, yang ke-19, ketika mana berhimpunnya kita di dalam majlis zikir. Ketika mana berhimpunnya di dalam majlis zikir. Majlis zikir kama fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana hadis Abu Hurairah, inna lillahi malaikatan yatufun. Allah itu dia ada malaikat-malaikat yang yatufun, yang berlega-lega mencari-cari fit turuq, yaltamisu ahla zikir. Dia berlega-lega mencari ahli zikir. Wa fi akhir hadis, di akhir hadis tersebut, yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, Ashhadukum anni qad ghafartu lahum. Ashhadukum, aku menyaksikan bahawa kepada mereka, anni qad ghafartu lakum, aku mengampunkan dosa mereka semua. Ini adalah fadilat Ini adalah fadilat hadis Bukhari. Fadilat orang yang duduk join dalam majlis zikir. Baik. Majlis zikir ni apa dia? Majalisuz zikir. Ni umumlah. Majalisuz zikir boleh jadi majlis zikir lah. Boleh jadi majlis zikir. Subhanallah, subhanallah, majlis zikir. Dan boleh jadi majlis zikir itu maksudnya majlis ilmu. Boleh jadi yang dimaksudkan majlis zikir itu majlis ilmu. Dan majlis zikir, kalau dimaksudkan zikir, subhanallah, alhamdulillah, atau apa-apa majlis zikir, dia tidak dilakukan yang duk ramai-ramai yang orang duk buat majlis zikir tu, itu tak. Maksudnya, majlis zikir adalah masing-masing duduk dekat tempat masing-masing dan zikir lah. Itu namanya majlis zikir. Bukan majlis zikir, satu orang duduk ramai-ramai dalam majlis, ada tekong, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 ramai-ramai. Okey. Kenapa? Kerana tidak ada contoh pada zaman salaf. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengingkari perbuatan tersebut. Berikutnya, bagaimana kita nak faham majlis zikir duduk ramai-ramai tapi zikir masing-masing? Pelik ke? Tak pelik langsung. Tak pelik. Tidakkah kita pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar setelah salat maghrib, Nabi masuk rumah. Kemudian Nabi keluar dan ada lagi sahabat yang duduk selepas daripada itu dan masing-masing zikir masing-masing. Nabi kata, korang buat apa ni? Mereka kata zikir. Nabi tanya, korang duk buat apa ni? Dia penduduk dalam majlis tu. Tapi Nabi tanya, korang buat apa? Kalaulah mereka berzikir ramai-ramai sekali, apa perlunya Nabi tanya dah? Korang buat apa? Berzikir lah. Tapi bila Nabi tanya, maksudnya masing-masing berzikir masing-masing, masing-masing duduk masing-masing senyap, berzikir ke Allah. Itu majlis zikir yang disebut dalam hadis. Bukan majlis zikir ramai-ramai. Berikutnya, majlis zikir juga bermaksud majlis ilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada ahli zikir kalau kamu tak tahu. Maksudnya ahli zikir kat sini adalah orang berilmu, bukan ahli zikir yang tidak alim. Bukan orang zikir. Maksudnya tanyalah kamu kepada ahli zikir kalau tak tahu pun nak tanya hukum kan, nak tanya ahli zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maksud ahli zikir di situ adalah ahli ilmu. Maka ketika mana berada dalam majlis ilmu, para malaikat yatufun, para malaikat cari-cari, dan orang yang berada di dalam majlis ilmu itu, anni qad ghafartu lahum, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Itu fadilat berada dalam majlis zikir. Orang kata, ustaz kata, tak apa, ada dalam majlis zikir tapi tak dengar, dia tidak. Mudah-mudahan dapat jugalah. Mudah-mudahan dia dapat juga kelebihan duduk dalam majlis zikir.
Berikutnya, inda siyahid dikah, yang ke-20. Inda siyahid dikah, ketika mana ayam berkokok. Ketika mana ayam berkokok. Berdasarkan hadis, "Idza sami'tum siyahad dikah fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan." Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum," jika kamu mendengar siyahat dikah, kokokkan ayam. Jika kau dengar bunyi ayam kokok, fas'alullaha min fadlihi, mintalah kepada Allah Ta'ala daripada kelebihan. Maksudnya doa. Doa kepada Allah, minta daripada kelebihan yang ada pada Allah, kelebihan atau minta apa-apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaha ra'at malakan, kerana dia melihat malaikat. Kerana dia melihat malaikat. Jadi kalau bunyi ayam, maka kita tahulah itu dia melihat malaikat, dan disuruh kita minta ke Allah, minta doa ke Allah. Bila biasa bunyi ayam kokok? Pagi lah tak? Pagi, kadang-kadang petang. Kita ni duduk dah, sekarang ni duduk dekat bandar, duduk dekat taman-taman perumahan, ayam pun dah tak ada, dah tak dengar bunyi ayam. Duduk pula dekat kawasan perumahan, orang duduk belanjing. Nabi kata, kalau dengar bunyi anjing, minta lindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada setan, kerana dia nampak setan. Mudah. So yang dekat penuh kat rumah kita tu bunyi anjing belaka. Setan ni penuh kat ni. Dah tak dengar bunyi ayam. So kalau dengar bunyi ayam, minta doa ke Allah, kerana mustajab, kerana dia melihat malaikat. Dan ketika mana dengar bunyi kilab, nubahil kilab, anjing menyalak, maka minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-21, fi halati iqbalil qalbi wa ishtidadil ikhlas, kama fi qissati ashabil ghar. Yang ke-21 ni antara waktu mustajabnya doa dan keadaan yang mustajabnya doa, apabila seorang hamba Allah Ta'ala itu hatinya itu begitu khusyuk kepada Allah. Iqbalil qalb, ketika mana hatinya itu kepada Allah. Washtidadil ikhlas, dan ketika sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kisah Ashabil Ghar. Ashabil Ghar itu hadis yang kita sebut tentang tawassul. 3 orang yang di dalam gua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka 3 orang dalam gua ni, mereka terkurung dalam gua. Maka bila mereka dalam gua, maka masing-masing doa bertawassul dengan amalan saleh mereka. Dan ketika mana mereka terkurung di dalam gua tersebut, maka dah tentu keadaan pada ketika itu mereka nak keluar. Kalau sekiranya keadaan itu tidak apa orang kata, ialah dah terkurung kan. So kalau dah terkurung dan kalau tak boleh nak keluar, memang mati dalam tu. Maka keadaan itu menyebabkan mereka berdoa, dan ketika mana mereka doa dalam keadaan itu, mereka doa dalam begitu ikhlas dan begitu hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita ini dalam keadaan, apabila kita ini begitu ikhlas, mungkin dalam satu keadaan mungkin kita ikhlas dan kita begitu khusyuk dan kita begitu apa orang kata, hati kita ni betul-betul mohonkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu doa mustajab. Maka ketika itu doanya adalah mustajab. Berbanding dengan doa yang selalu yang dibuat oleh orang yang kadang-kadang doanya yang hatinya qalbil lahin, hatinya lalai, cuai. Sebagaimana yang telah banyak kali kita sebut, orang yang berdoa beramai-ramai lepas solat, hanya dengar imam baca, kemudian dia pun habis amin. Hatinya tidak hadir, khusyuknya tidak, tak tahu apa yang diminta. Hanya sekadar menjadi adat harian setelah habis solat, kemudian dia doa ikut imam. Imam tak doa, dia pun tak doa. Maka keadaan ini berbeza dengan keadaan orang yang begitu-begitu mengharap kepada Allah dan begitu tahu apa yang dia nak minta kepada Allah, sebagaimana yang telah kita sebut dalam kuliah yang lalu. Yang kedua, doa inda riqqatil qalbi, doa ketika mana hati sangat lembut. Di hadis
Kata Nabi, irtanimu du'a inda riqqah fa innaha rahmah. Hadis disebut oleh As-Suyuti. Kama fi Faidul Qadir, dalam Faidul Qadir lil Munawi. Cumanya disebut li Dailami fi Musnad al-Firdaus, dalam Ad-Dailami dalam Musnad al-Firdaus, daripada hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Summa ramadha Suyuti li hasanihi قال المناوي وفيه عمر ابن أحمد أبو حفص ابن شاهين قال الذهبي قال الدارقطني يخطئ وهو ثقة وشبابه ابن السوار قال في الكشف مرجئ صدوق قال أبو حاتم لا يحتج به وضعف الحديث الألباني في الضعيف الجامع. Tinggal lagi hadis ini ada problem dari sudut sanadnya dan didaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami', iaitu ketika mana riqqatil qalbi, ightanimu du'a inda riqqah, rebutlah peluang berdoa dalam keadaan hati kita yang sangat lembut, fa innaha rahmatun. Tapi keadaan ini sebagaimana hadis yang sebelum sama, iaitu iqbalil qalbi wa ishtidarul ikhlas, sangat-sangat ikhlas dan sangat-sangat hati kita ini betul-betul nak minta ke Allah, maka hati kita menjadi lembut pada ketika itu. Ya, di situ adalah tempat mustajabnya doa seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. 23, doa ketika mana menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana yang telah kita baca juga doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Engkau. Maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini di kalangan orang-orang yang zalim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da'watun zinnun. Kata Rasulullah, doa Zi an-Nun, iaitu Nabi Yunus alaihi salam. Izda'a bihi wa huwa fi batnil hut. Ketika mana dia doa dengan doa ini dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lam yad'u biha rajul muslim fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lah. Tak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa ini melainkan ianya mustajab, akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu telah kita sebut kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Kemudian 24, inda doa halal musibah. 24, doa ketika mana dalam keadaan musibah. Doa ketika mana dalam keadaan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Fa'amma Salamah radhiyallahu anha annaha qalat sami'tu Rasulullah. Hadis yang telah selalu kita dengar, iaitu hadis ketika mana Salamah, kematian Abu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian Allah mustajabkan doa Salamah. Jadi dalam keadaan musibah ni, maka diambil hadis ini, maka para ulama menyatakan antara waktu keadaan mustajabnya doa ketika seorang itu ditimpa musibah. Seorang yang ditimpa musibah, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keadaan seorang yang ditimpa musibah, jika sekiranya dia itu balik kepada Allah, dan bila dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah dan kepada Allah akan kembali. So keadaan ini dia balik kepada keadaan yang kita sebut tadi, fi halati, dalam keadaan seorang yang hatinya kepada Allah dan seorang yang sangat ikhlas. Dan orang yang ditimpa musibah ini keadaannya tak sama dengan orang yang tak ditimpa musibah. Orang yang tak ditimpa musibah, maka dia lupa. Apabila Allah Ta'ala uji seorang itu dengan musibah, maka ketika itu dia teringat Tuhan. Waktu itu dia terlantar di atas katil hospital. Waktu itulah dia begitu ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di atas katil hospitalnya itu, setiap harinya dia mengenang dosanya. Setiap hari dia mengenang keadaan dirinya musibah. Dan setiap harinya dia sabar. Dan setiap harinya dia menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia berdoa, Allahumma
Allahumma jurni, ya Allah berilah pahala atas musibah yang sedang ku hadapi ini. Wa akhlif li khairan minha, kita minta dengan Allah di waktu musibah tu, ya Allah gantilah dengan lebih baik, dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Maka dalam keadaan kita musibah, bila kita betul-betul mungkin ikhlas waktu itu kita berdoa kepada Allah, maka waktu itu adalah mustajabnya doa bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan keadaan mungkin orang yang ditimpa musibah, tapi bila dia ditimpa musibah, dia tak ingat Tuhan dan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan jauh dia nak mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang macam ini lainlah keadaannya. Orang yang macam ini lain keadaannya, dan orang yang macam ini dah memang dah tentu tidak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana nak doa ni mustajab. Yang ke-25 adalah doa seorang Muslim kepada saudaranya bizahril ghaib. Seorang Muslim yang berdoa kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya itu tidak tahu dia berdoa kepada saudaranya itu. Hadis yang juga selalu kita dengar, hadis Abu Darda, qala Rasulullah, ma min muslimin yad'u li akhihi bizahril ghaib. Tak ada seorang Muslim yang berdoa kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya itu tak tahu yang dia berdoa kepadanya untuknya. Qala illa qala al-malaku, malaikat akan berkata walaka bimisl, dan engkau akan dapat apa yang engkau doakan untuk saudaramu itu. Ini satu lagi keadaan yang perlu kita fikir, dan keadaan yang selalu mungkin kita terlepas pandang. Kita mungkin kurang berdoa untuk orang. Kadang-kadang kita fikir, kenapa kita nak doa untuk orang? Kadang-kadang baik aku doa untuk aku. Sebenarnya kita terlupa tentang hadis yang kita bacakan tadi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka hadis ini menunjukkan bahawasanya seorang Muslim dengan Muslim itu bersaudara, dan seorang Muslim itu mencintai saudara Muslimnya yang lain. Dan itu adalah akidah, dan itu adalah tuntutan kepada tauhid seorang Muslim. Maka sebab itu apabila kita melihat kepada Muslim yang lain, maka kita doa. Dan kita lihat kepada orang Muslim yang lain, mungkin dia dalam keadaan kesulitan. Kita lihat kepada orang Muslim yang lain, mungkin dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah. Kita lihat kepada seorang Muslim yang lain, Allah Ta'ala uji dia dengan kemewahan. Maka kita melihatnya, kita doa kepadanya, ya Allah, ya Tuhanku, engkau permudahkan urusannya. Tengah bawa kereta di highway atau di perjalanan, tiba-tiba kita nampak satu kereta yang tersadai dekat tepi jalan, ataupun aksiden. Kita lihat satu aksiden antara kereta dengan kereta mungkin. Maka pada ketika itu kita lalu pada ketika itu di sebelah kenderaan yang aksiden, atau sebelah orang yang ada problem dengan kereta yang rosak. Kemudian kita lihat pula dia seorang Muslim. Maka takkan kita berlalu saja, kan? Takkan kita duduk tengok aja. Tengok, aksiden. Cuba kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tak berhenti. Mungkin kita juga nak kena cepat dan sebagainya, dan kita tak ada masa untuk tolong mungkin. Tapi tidak rugi untuk kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kau permudahkan urusan saudaraku ini. Ya Allah, kau mudahkan urusan kereta sedang aksiden ini. Ya Allah, kau macam-macam doa kebaikan untuk mereka. Kita nampak kereta tersadai tepi jalan, maka selalu kita nampak dan kita rasa, ya Allah, mudahkanlah urusan dia, ya Allah, mudahkanlah urusan dia, ya Allah, mudahkanlah urusan dia, ya Allah. Kita jangan lupa bahawasanya malaikat mendoakan pula kepada Allah Subhanahu wa taala, walaka bimisl, dan engkau akan dapat juga apa yang kau doakan kepada orang tersebut. Maka rugi kan? Tak rugi langsung. Bahkan bila kita doa kepada saudara Muslim kita yang lain, kita doa, dia tak tahu pun yang kita doa kepada dia. Tengok perangannya teruk sangat. Ya Allah, ya Tuhanku, kau perelokkan akhlaknya, ya Allah. Ya Allah, kau ampunilah dosanya, ya Allah. Ya Allah, kau permudahkanlah urusannya, ya Allah.
maka walaka bimisl, malaikat juga berdoa kepada Allah supaya kita mendapat juga apa yang kita doa kepada saudara kita tersebut. Maka tak rugi, bahkan itu adalah tuntutan akidah kita, bahkan itu adalah kecintaan kita sesama orang Islam, dan itu sendiri akan melahirkan cinta kita sesama saudara yang Islam kita. Ini kadang-kadang kita baru kematian hari ini, ya semua orang ketahuinya hari ini. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosanya. Dan yang bila kita tengok pula dalam media sosial dan sebagainya, pelik sungguh perangai orang Islam kita, dan pelik sungguh perangai-perangai yang ada di dalam Facebook dan dalam media-media sosial yang lainnya. Maka apabila ada orang meninggal, banyaklah orang doa kan. Oh, doa Allahumma ighfir laha warhamha. Ya Allah, pula ada macam-macam orang doa dan sebagainya. Tiba-tiba yang meninggal itu adalah orang yang ramai yang kenal. Yang meninggal itu adalah orang yang ramai orang kenal. Maka bila ada ramai orang kenal, ramailah yang merespon, ramailah yang berdoa dalam Facebook dan sebagainya. Dan kita juga, oleh kerana kita mendengar berita kematian, maka kita sebagai seorang Muslim, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu. Kalau dia perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Ya Allah, engkau ampunilah dosanya dan kau kasihanilah dia. Tiba-tiba bila kita lihat sebahagian perangai orang Islam kita duk bercakap tentang si mati, duk bercakap tentang keburukan si mati, duk bercakap si mati ni bukan ada apa-apa pun, dan sebagainya. Ya, kita tahu bahawasanya kalau sekiranya dia itu orang fasik, kalau dia itu orang zalim, kalau dia itu orang yang teruk sekali sekalipun maka telah pun rehat dunia ini dengan kejahatan dan sebagainya, kita doakan Allahumma ighfirlah, Allahumma ighfir lahu. Tiba-tiba mungkin orang ini, mungkin pada zaman dahulunya seorang artis, mungkin zaman dahulunya seorang penyanyi, mungkin zaman dahulunya seorang pelakon, mungkin zaman dahulunya seorang yang mungkin banyak dosa dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu keadaan setiap individu. Dan bukan kita untuk judge, dan bukan kita untuk menghukum dia itu mati kafir ke, mati dalam syurga ke, mati dalam neraka ke, sehingga kita bercakap benda yang tak sepatutnya. Orang yang dah meninggal, maka kita doakan Allahumma ighfirlah warhamha. Ya Allah, ampunilah dosanya dan kasihanilah dia, kerana dia itu Muslim. Tambah pula kalau sekiranya kita lihat secara zahirnya telah pun berubah, secara zahirnya telah pun berhijab, secara zahirnya telah pun kembali dan tidak lagi menyanyi dan tidak lagi berlakon dan sebagainya, maka sudah tentu kita sangat gembira dengan perubahan, dan kita sangat berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa dia, supaya Allah rahmati dia. Dan jangan kita lupa juga, satu orang mungkin yang meninggal dan tidak ada orang yang salat, tidak ada 40 orang mukmin yang salat atau 100 orang yang salat ke atas mayat tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan beri syafaat kepadanya. Jadi apabila kita dengar orang meninggal ni, maka kita doa supaya dengan kita doa Allahumma ighfir lahu warhamhu, maka kita juga, ya Allah, didoakan juga oleh malaikat bahawa Allah ampunkan dosa kita dan Allah kasihani kita. Maka ini yang sepatutnya bagi seorang Muslim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wallazina ja'u min ba'dihim, dan orang yang datang sesudah daripada mereka, qalu rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa-dosa orang-orang Islam yang telah mendahului kita dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan jadikan dalam hati kita ini hasad dengki kepada orang yang telah pun meninggal dunia. Maka orang yang telah meninggal dunia paling kurang telah selesai dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia telah selesai dengan kehidupan dunia.
Adapun kita yang masih hidup ini paling tak kita berfikir tentang diri kita, ke mana kita akhirnya, kerana setiap orang itu al-amal bil khawatim. Seorang itu ditimbang amalannya bil khawatim. Seorang muslim ataupun seorang yang meninggal, seorang itu amalannya dilihat kepada al-khawatim, di hujungnya. Kalau sekiranya dia itu mungkin di awalnya teruk dan sebagainya, tetapi di hujung-hujungnya itu melihatkan tanda dia kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, berubah, maka itu adalah kebaikan untuk dia. Yang kita bimbang adalah kita. Yang kita bimbang adalah diri kita sendiri, di mana kita pun tak tahu, nampak macam bagus sangat, nampak macam hadir kuliah ilmu, nampak macam duk lawan bid'ah, nampak duk macam menegakkan sunnah, tapi kita tak tahu di akhirnya tu bagaimana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita dan merahmati semua orang-orang Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa kita semua, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pun pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semuanya kita akan bertemu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang berlaku daripada kematian memberikan kita kesedaran dan memberikan kita muhasabah. Untuk kita muhasabah diri kita, bukan pergi muhasabah kepada orang lain, bukan pergi ulah orang lain, tapi muhasabah diri sendiri. Adakah kita ini telah cukup amalan, ataupun adakah kita ini telah bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tawadu, tunduk kepada Allah Ta'ala. Jangan rasa sombong diri, jangan rasa dirinya bagus, maka itu namanya ujub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita takut-takut kalau kita duk kata orang yang kita menghina orang dengan maksiat yang dibuat. Apa kata para ulama ahli sunnah? Bahawasanya orang yang duk menghina orang dengan suatu maksiat yang dibuat dan sebagainya, kita duk cakap apa itu, kita hina maksiat yang dibuat. Kita bimbang akhirnya kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan maksiat yang sama, yang kita kutuk orang yang buat maksiat tersebut. Na'udzubillahi min zalika. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. InsyaAllah kita akan sambung yang akan datang. Ada lagi beberapa poin lagi, tempat-tempat yang mustajab padanya doa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.